Selamat pagi, salam sejahtera. Perpaduan Melayu sekadar mitos. Dr. Mahathir punca belah, kata bekas ahli parlimen. Taufik Ismail menyelar politik untuk kesenangan oleh bekas Perdana Menteri, pemimpin PAS dan Bersatu dalam menyelamatkan orang Melayu. Nak ulang semula tajuk ulasan kali ini, perpaduan Melayu sekadar mitos. Dr. Mahathir punca belah, kata bekas ahli parlimen. Seorang ahli parlimen UMNO mengkritik cubaan terbaru Dr. Mahathir Mohamad untuk menyatukan dan menyelamatkan orang Melayu, malah menyifatkan penyatuan Melayu sebagai mitos. Mahathir sering menyeru penyatuan Melayu, namun ironinya, beliau yang mengakibatkan perbelahan Melayu menerusi tindakannya, kata bekas ahli parlimen Sungai Benut, Taufik Ismail. Beliau menuduh Mahathir sebagai pemimpin yang memecah belahkan dan tidak mengendahkan sentimen rakyat, termasuk akar umbi UMNO ketika menjadi Perdana Menteri dan Presiden parti. Beliau memetik krisis UMNO pada 1987, yang mana bukan sahaja mengakibatkan perpecahan parti, malah krisis perlembagaan apabila kerajaan pimpinan Mahathir menggantung seterusnya menyingkirkan Ketua Hakim Negara ketika itu, Saleh Abbas. Perdana Menteri paling lama berkhidmat itu juga bergaduh dengan hampir semua sekutunya, kata Taufik. Beliau mengulas laporan beberapa pemimpin PAS dan Bersatu menandatangani proklamasi orang Melayu bagi menyatukan dan menyelamatkan orang Melayu. Pemimpin itu yang termasuk Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azum berkata, mereka menandatangani proklamasi itu atas kapasiti peribadi. Ketuanan Melayu tidak pernah terancam kerana bilangan orang Melayu yang berkuasa lebih daripada bersekadar dengan populasinya, kata Taufik. Saya suka dengan ulasan Taufik ini apabila beliau mengatakan sebenarnya ketuanan Melayu tidak pernah terancam kerana bilangan orang Melayu yang berkuasa lebih daripada bersekadar dengan populasinya. Beliau turut menyifatkan ironi untuk Mahathir bermesra dengan pemimpin PAS, sedangkan beliau amat negatif terhadap kelayakan parti Islam itu. Itu tipikal bagi Mahathir. Beliau tidak pedulikan prinsip. Beliau tidak konsisten dalam memilih musuh. Taufik berkata, jelas Mahathir serta pemimpin PAS dan Bersatu yang menandatangani proklamasi orang Melayu itu sekadar bermain politik untuk kesenangan. Beliau menyifatkan penyatuan Melayu sebagai mitos. Mahathir dan sekutunya boleh cuba bercakap mengenai penyatuan Melayu, namun tindakan pecah dan perintah sendiri membatalkan sebarang usaha seumpama itu, kata Taufik. Yang menariknya ialah apabila Taufik mengatakan perkara yang paling menarik perhatian saya, iaitu apabila beliau kata sebenarnya ketuanan Melayu tidak pernah terancam kerana bilangan orang Melayu yang berkuasa lebih daripada bersekadar dengan populasinya. Itu kata daripada Taufik. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa share video ini. Perpaduan Melayu hanya mitos Tun Mahathir. Dr. Mahathir punca belah, kata bekas ahli parlimen Taufik Ismail. Kita jumpa lagi, ikuti ulasan selepas ini. Selamat pagi. Habislah PAS kali ini. PAS mungkin akan kalah teruk dalam PRN akan datang. Kenapa? Ini isunya. Isu duit balik mengundi akan kacau usaha PAS dominasi Kelantan. Itu kata penganalisis politik. Mazlan Ali berkata rekod pilihan raya menunjukkan PAS bergantung kepada sokongan rakyat Kelantan di perantauan di 6 hingga 10 kawasan Dewan Undangan Negeri. Seorang penganalisis percaya isu duit balik mengundi akan menjadi topik penting menjelang PRN Kelantan kelak.
memandangkan penguasaan PAS di beberapa kawasan boleh tergugat sekiranya rakyat di perantauan tidak pulang untuk membuang undi. Mazlan Ali daripada Universiti Teknologi Malaysia berkata, semakan ke atas rekod pilihan raya sejak 2018 menunjukkan PAS bergantung kepada sokongan rakyat Kelantan di perantauan untuk mengatasi penyokong pembangkang di 6 hingga 10 kawasan Dewan Undangan Negeri. Katanya kepada FMT, pengundi gairah pulang mengundi apabila ada duit minyak. Dalam keadaan logistik tak berapa kemas, mereka nak pulang pun akan fikir balik, kata beliau lagi. Kalau undi luar tak balik, PAS akan ada masalah. Mazlan menjangkakan pentadbiran PAS akan bertahan, namun Barisan Nasional Pakatan Harapan berpotensi merapatkan jurang di Dewan Undangan Negeri. Kalau pengundi luar tak balik dan peratusan undi rendah, BN ada peluang tambah kerusi di beberapa kawasan apabila digabung atau bergabung dengan Pakatan Harapan, katanya. Ahmad Aturi Hussein daripada Universiti Sains Malaysia pula berkata, ketiadaan pemimpin UMNO yang berwibawa di Kelantan menyukarkan peluang BNPH memenangi lebih banyak kerusi. Harapkan Tengku Razali Hamzah pun, dia pun sudah kalah di Gua Musang. Harapkan Dr. Ashraf Wajdi, dia pun lari ke Greek dan ke Cundang. Lain-lain pemimpin pun tidak segagah mana, katanya. Aturi percaya bekas ahli Parlimen Ketereh Anwar Musa boleh mencari nilai tambah kepada PAS di Kelantan. Cuma setakat mana nilai itu tidak pasti. Pada kedudukan sekarang, PAS menduduki 37 daripada 45 kerusi Dewan Undangan Negeri di Kelantan dan selebihnya dimiliki oleh Barisan Nasional. Pada PRU 15, PAS dan Perikatan Nasional menawan semula kerusi parlimen di negeri itu. Saudara-saudara sekalian, bercakap tentang dana politik ini, ia amat subjektif. Lebih-lebih lagi sekarang, akaun Parti Bersatu telah disita oleh SPRM. Jadi, adakah itu juga mempengaruhi dana politik PAS? Sehingga ada laporan menulis Khalid Samad mengatakan bahawa lepas akaun Bersatu atau lepas akaun Abah dibeku, PAS cari atok pula. Adakah ini yang menyebabkan PAS mencari atok? Iaitu tentang isu dana politik atau dana pilihan raya. Kita tak pasti mana yang betul. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.